belajar sains bersama Cikgu Halina. Sains tahun 5, tajuk tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui. Jom kita belajar sama-sama. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi lah, tak apa. Anak murid saya seorang aja pun tak apa, saya tetap ajar. Kalau tak ada anak murid pun saya tetap ajar juga. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk baru, iaitu tenaga yang boleh dibaharui dan juga tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, hari Ahad yang lepas kita belajar tentang perubahan bentuk tenaga. Okay, kita imbas balik semula sikit lah perubahan-perubahan bentuk tenaga yang kita boleh perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Okay, contohnya apa dia? Contohnya ialah apabila buah kelapa jatuh daripada atas pokok kan. Okay, buah kelapa mempunyai tenaga keupayaan. Okay, apabila dia jatuh, buah kelapa jatuh akan berubah kepada tenaga kinetik. Bila dah jatuh ke bawah, berubah kepada tenaga bunyi. Dalam persamaan perubahan bentuk tenaga, anak panah membawa maksud apa? Kalau dalam siratan makanan, dalam rantai makanan, anak panah membawa maksud dimakan oleh. Tapi dalam perubahan bentuk tenaga, pandai, berubah kepada. Anak panah dalam perubahan bentuk tenaga berubah kepada tenaga apa? Okey, contoh hari tu, satu lagi contoh dalam buku teks tu ialah apa? Radio. Radio daripada tenaga apa? Radio. Bunyi. Takkan terus bunyi. Elektrik. Tenaga apa? Tenaga elektrik. Lepas tenaga elektrik akan berubah kepada tenaga bunyi. Okey, kalau televisyen terutama tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Okey, tanda tambah itu dia berlaku sama-sama. Serentak, pandai pun dia berlaku serentak. Okey, dia bukan berubah kepada. Okey, satu lagi, lilin. Lilin. Tenaga kimia. Lepas berubah kepada tenaga cahaya. Dan berubah kepada ke dan tenaga haba. Dan tenaga haba. Daripada mana lilin tu? Tenaga kimia tu daripada mana? Ada cahaya. Tenaga kimia tu daripada mana? Parafin. Parafilin kan? Betul tak? Okey, so hari ni dah jumpa pun. Okey, dah jumpa ni. Okey, tajuknya ialah sumber tenaga boleh dibaharui. Okey, ada dua sumber tenaga yang kita belajar. Yang tajuk yang pertama dulu. Okey, banyak kan sumber tenaga dan dibahagikan kepada dua. Okey, sumber-sumber tenaga yang ada tu dibahagikan kepada dua kumpulan. Okey, satu, sumber tenaga boleh dibaharui. Okey, satu lagi nanti ialah sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, apa maksud sumber tenaga boleh dibaharui?
Okey, tenaga yang boleh dibaharui ialah tenaga yang boleh dijana. Okey. Okey, so tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada dan secara berterusan. Okey, bila kita guna dia jana balik. Bila kita guna dia proses balik. Bila kita guna dia jana balik. Jadinya sumber tenaga boleh dibaharui ini tidak akan habis. Okey, tidak akan habis. Dia ada je sentiasa. Okey, contohnya ialah sumber tenaga ini daripada matahari, tenaga suria. Okey, tenaga suria. Ini ialah panel suria. Kan panel suria itu dapat kuasa daripada mana? Sumber tenaganya daripada cahaya matahari. Tenaga suria adalah contoh tenaga yang boleh dibaharui. Okey, kita pakai banyak tenaga suria ni, plate suria pun tenaganya tetap ada. Okey, tenaga elektrik rumah ini dijana daripada cahaya matahari menggunakan panel suria. Untuk apa? Dia untuk menyalakan lampu, okey, membuatkan pemanas airnya berfungsi, kipasnya berfungsi. Jadi contoh yang pertama ialah tenaga apa saya kata tadi? Tenaga yang boleh dibaharui ialah tenaga suria. Tenaga yang kita guna dia tidak akan apa dia? Tidak akan habis. Kan dia tidak akan habis. Okey, dia tidak akan habis dan boleh diguna berulang-ulang kali. Okay, itu maksud tenaga boleh dibaharui. Okey, seterusnya ialah apa dia contoh dekat dalam buku yang seterusnya? Tenaga yang boleh dibaharui. Matahari, angin. Lagi apa? Ombak. Makanan. Angin. Ini sorry. Dia dah masuk kepada tenaga yang boleh. Okey. Okey, lagi matahari. Angin. Tenaga angin. Lagi Ombak. Makanan, air dan juga biojisim. Itu adalah contoh-contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui. Ini sumber-sumber lain. Tenaga yang boleh dibaharui ialah angin, ombak, makanan yang kita makan. Habis je makanan yang kita makan, mak awak masak lagi. Ada lagi makanan. Habis je beli lagi dekat kedai. Ada sentiasa makanan kan? Okey, itu termasuk sumber tenaga yang boleh dibaharui. Air. Biojisim. Biojisim ni daripada apa? Daun-daun kayu yang repot, haiwan-haiwan yang mati kan? Okey, dibakar. Itu jadi tenaga biojisim, sumber tenaga biojisim. Maksudnya dia benda yang semula jadi kan? Cahaya matahari tu pun semula jadi. Angin, ombak, makanan, okey, air itu pun adalah sumber tenaga yang semula jadi. Okey, maksudnya sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana semula. Okey, setelah digunakan dan dia tidak akan habis. Okey, dia tak akan habis. Dijana semula. Kita guna nanti dijana semula. Guna ada lagi dan tidak akan habis. Okey, satu lagi sumber tenaga ialah tenaga tidak boleh dibaharui. Tenaga yang tak boleh dibaharui. Tadi tenaga yang boleh dibaharui. Yang ini tenaga yang tidak boleh dibaharui, maksudnya lawannya lah. Okey, tadi boleh dijana. Okey, yang ini sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang tidak boleh dijana. Dijana.
Maksudnya ianya ialah sumber yang terhad. Sumber yang terhad. Okey, sumber yang tidak boleh diperoleh secara berterusan. Maksudnya bila kita guna terlalu banyak, sumber tenaga itu lama kelamaan akan habis. Okey, dia dah tak boleh jana, sumbernya sikit tapi yang menggunakannya tu, manusia yang menggunakannya tu ramai. Banyak kita gunakan. Lama-lama tenaga itu boleh habis sebab dia sumbernya terhad, tidak boleh dijana semula. Okey, nanti lama-lama dia akan habis. Contohnya apa? Contohnya ialah petroleum, okey, gas asli. Gas asli ni apa? Gas memasak awak tu kat dapur. Okey, arang batu, bahan nuklear dan juga bateri. Contoh, awak jam. Okey, ada jam. Jam awak menggunakan bateri, betul tak? Betul. Okey. Bila bateri tu dah lemah, jam tu boleh berfungsi? Tak boleh berfungsi. Okey, bila tak boleh berfungsi, bateri yang dah lemah tu awak guna semula tak? Tak. Tak. Apa awak buat? Kita kadang-kadang buang je dalam tong sampah kan? Okey, betul tak? Jadinya Betul. contohnya, itu contoh. Okey, sumber tenaga tak boleh diperbaharui. Okey, dah tak boleh dah. Kalau dah tak boleh guna, buang. Dah habis kuasanya, kita buang. Adakah ada juga setengah bateri yang kita boleh cas semula? Contoh apa dia? Bateri handphone. Betul tak? Betul. Bateri handphone dah habis dah 12% dekat handphone kita. Kita cas balik semula. Dia jana balik semula, tambah balik. Okey, dah full 100% bateri tu. Boleh guna balik semula handphone kita kan. Tapi ada setengah bateri tak boleh dijana semula. Maksudnya dia tak boleh cas semula. Bateri telefon, bateri lampu sulur, bateri apa? Bateri jam, okey. Itu adalah salah satu contoh sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Sama juga dengan gas asli, gas memasak. Habis gas masak, boleh kita masak? Boleh. Habis gas kat dapur, dah tak boleh. Boleh. Awak pergi dekat kedai jual ton tu, beli gas yang baru. Betul tak? Betul. Sama juga petroleum yang kita gunakan tu, untuk menghasilkan petroleum dia memakan masa yang sangat-sangat lama. Okey, petroleum tu. Okey. Minyak petroleum tu, untuk menghasilkan minyak petroleum tu, untuk kita dapat minyak petroleum tu, prosesnya makan masa. Malah beratus-ratus tahun. Orang gali dekat dasar laut, jumpalah petroleum. Petroleum tu terjadi daripada apa? Daripada haiwan-haiwan, tulang-tulang haiwan yang dah berebut beratus-ratus tahun dahulu. Okey, jadinya lama kelamaan sumber itu akan habis. Bila dah habis, kita nak guna minyak petrol macam mana? Kereta kita boleh bergerak tak kalau tak ada minyak petrol? Tak boleh. Tak boleh. Jadinya sebab itu kita kena menggunakan dengan berhemah. Okey, dengan berhemah. Sebab kita tahu, kita dah belajar, petroleum ni adalah sumber tenaga tak boleh dibaharui. Bila sumber tenaga tu tak boleh dibaharui, maksudnya lama kelamaan dia akan habis. Okey, terpaksalah kita jalan kaki. Nak pergi satu tempat ke satu tempat jalan kaki. Sebab apa? Sebab sumber petroleum tu dah habis. Tak pun, kita gantikan kereta kita dengan kereta yang menggunakan led solar. Kan, kereta solar dia menggunakan kuasa tenaga suria. Tenaga yang boleh dibaharui kan. Kan, betul tak? Habis adalah sentiasa ada. So kita kena gantikan kereta dengan kereta menggunakan panel suria.
Okey, tengok. Arang batu, petroleum, gas asli, bahan nuklear. Okey, memerlukan, nampak tadi saya cakap beratus, rupanya bukan beratus tapi berjuta-juta tahun untuk dibentuk. Arang batu, petroleum tu, untuk hasilkan petroleum tu rupanya memakan masa berjuta-juta tahun. Baru kita temui petroleum tu. Okey, sumber tenaga ini terhad kerana akan kehabisan suatu masa nanti. Lama-lama akan habis. Arang batu juga akan habis. Petroleum akan habis. Gas asli habis. Gas asli ni datangnya daripada petroleum jugalah. Okey. Tengok info ni. Kita baca info. Petroleum dan gas asli terbentuk daripada mendakan hidupan di dasar laut. Sebab tu banyak pelantar-pelantar minyak, tempat orang mencari gali petroleum itu letaknya di tengah-tengah laut. Kalau dekat semenanjung Malaysia, salah satunya ialah di negeri Terengganu. Di negeri Terengganu tu dekat Jetih ada pelantar minyak petroleum. Okey, dekat tengah-tengah laut sana tu. Orang cari gali petroleum ni. Dia tak ada dekat darat lah, dekat darat ada tu pada memproses, tapi cari galinya dekat tengah-tengah laut. Okey, dekat dasar laut, dalam lah. Okey, baru jumpa petroleum dan gas asli tu. Okey, manakala arang batu terbentuk daripada mendakan hidupan darat. Okey, dia ada dua. Petroleum dan gas asli terbentuk daripada mendakan hidupan laut, di dasar laut. Tetapi arang batu terbentuk daripada mendakan hidupan darat. Laut. Darat. Arang batu darat, mendakan hidupan darat. Tapi petroleum dan gas asli hidupan laut. Okey, dekat dasar laut, dalam. Okey. Okey, ini macam mana tenaga elektrik dijana daripada arang batu. Okey, proses ni macam mana? Arang batu boleh menjana tenaga elektrik. Tengok yang pertama. Okey, arang batu dibakar. Arang batu diangkut ke loji jana kuasa. Inilah dia loji jana kuasa ni. Okey, loji jana kuasa. Okey, lepas tu arang batu yang diangkut ni dimasukkan dalam apa? Satu tempat untuk dibakar, untuk dijadikan haba. Arang batu tu dibakar dan menghasilkan haba. Haba yang dihasilkan daripada arang batu ini akan bertukar kepada steam. Steam tu apa? Wap. Okay, kemudian steam akan menggerakkan turbin. Mana steam menggerakkan turbin? Okey, ni dibakar. Okey, haba ni dia bertukar kepada steam. Okey, haba ni tukar kepada steam. Steam itu akan menggerakkan turbin. Okey, menggerakkan turbin. Ini steam ni. Ini disebutkan okey, tenaga elektrik kemudiannya dijana oleh generator. Ini dekat kampung, jalan kampung ni ada kan? Kabel. Awak panggil bawah kabel. Inilah kabel elektrik. Tapi bukan dekat sini. Ini kita dah ada tenaga elektriknya tu. Okey, ini tempat menjana tenaga elektrik. Okey, seterusnya. Okey, tenaga elektrik juga boleh dijana melalui loji jana kuasa nuklear. Okey, loji jana kuasa nuklear ni kalau meletup sangat-sangat bahaya kepada kita. Okey, sangat-sangat bahaya pada kita. Kalau tak usah meletup, bocor sedikit pun sangat-sangat bahaya pada kita. Okey,
Baik, seterusnya ialah saya rasa dah habis dah untuk tajuk tenaga ni. Dia ada kesimpulan sahaja dekat bawah buku teks ni, betul tak? Ke ada lagi tajuk? Okey, ni penggunaan sumber tenaga. Okey, penggunaan sumber tenaga mesti menggunakan sumber tenaga kita tahu. Sebab tu kita kena belajar. Ada tenaga yang boleh dibaharui, ada tenaga yang tidak boleh dibaharui. Kita kena tahu. Apabila kita menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, maka kita kena menggunakan tenaga tersebut dengan berhemah. Sebab kita tahu tenaga yang tidak boleh dibaharui itu tenaganya akan habis satu masa nanti. Betul? Dah tak boleh dijana sebab sumbernya adalah terhad. So kita kena menggunakan tenaga tersebut dengan berhemah. Apabila kita menggunakan, kita boleh gantikan dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh dibaharui. Contohnya tadi, kalau nak jimat, bukan nak jimat, yang berhemah, kita ni contohnya menggunakan tenaga yang berhemah. Matikan suis elektrik jika tidak menggunakannya. Kadang-kadang kita keluar bilik, lampu dalam bilik tu hidup, terpasang, kipas dalam bilik tu pun terpasang juga. Betul tak? Sebab kita tahu kuasa elektrik ada yang dijana menggunakan arang batu. Arang batu termasuk dalam sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Sama juga ada kuasa elektrik yang dijana dengan menggunakan nuklear, bahan nuklear. Bahan nuklear itu adalah sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Lama-lama dia akan habis. Okey, banyak guna kuasa elektrik, maka banyaklah tenaga, sumber tenaga yang kita gunakan untuk menjana kuasa elektrik tersebut. Okey, faham tak? Sebab tu kita kena berjimat. Orang tak ada dekat dalam bilik, tutup suis lampu, tutup suis kipas. Okey. Yang ini pun sama. Situasi B, awak tengok. Banyak kenderaan, ada kapal terbang, ada van, ada kereta, ada bas, betul? Semua kenderaan ini berfungsi menggunakan petroleum. Petroleum termasuk dalam kategori sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Lama kelamaan dia akan habis. Jadinya kenalah berjimat. Sebab tu ada kempen berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Kongsi kenderaan, jimat sikit kita guna petroleum kan. Okey, lagi satu, tidak mencemarkan alam sekitar dengan asap-asap ni kan. Asap yang keluar daripada kenderaan ini sebenarnya adalah mencemarkan alam sekitar. Okey, jadinya kita dah tahu petroleum adalah sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Maka kena guna dengan berhemat. Okey. Ini kesimpulan. Kesimpulan bagi tajuk tenaga. Dah habis bagi tajuk tenaga, kita buat kesimpulan lah. Kita tengok apa yang kita dah belajar pada tajuk tenaga ni. Okey. Okey, tenaga. Ada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, ada sumber tenaga boleh dibaharui. Okey, apa dia sumber tenaga tidak boleh dibaharui? Arang batu, petroleum, gas asli, bahan nuklear dan bateri. Okey, sumber tenaga boleh dibaharui ialah matahari, biogesim, angin, air, ombak dan juga makanan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bentuk-bentuk tenaga. Yang pertama, bentuk tenaga keupayaan. Yang kedua, tenaga kinetik. Tenaga keupayaan ialah satu objek yang berada di tempat yang tinggi. Objek yang diregangkan macam getah yang kita regangkan tu juga mempunyai tenaga keupayaan. Okey.
Seterusnya tenaga kinetik. Tenaga kinetik je lah objek yang bergerak. Kipas angin, berputar kan? Mempunyai tenaga kinetik. Seterusnya cahaya. Tenaga yang mengeluarkan cahaya lah. Seterusnya bentuk tenaga haba, panas. Dia menghasilkan haba, panas. Kita rasa panas. Seterusnya tenaga elektrik, tenaga nuklear, tenaga bumi, tenaga suria dan juga tenaga kimia. Tenaga suria ini daripada cahaya matahari, sumber tenaga ni lah. Okey, seterusnya kita belajar hari itu perubahan bentuk tenaga. Okey, perubahan bentuk tenaga. Okay, yang pertama tu contoh buah kelapa yang gugur, panel suria. Yang ketiganya pembakaran arang batu. Okey, pembakaran arang, televisyen, perubahan bentuk tenaga yang berlaku di televisyen semasa kita hidupkannya. Okey, perubahan bentuk tenaga yang berlaku apabila kita kayuh basikal. Okey, perubahan tenaga apabila kita nyalakan lilin, kita nyalakan lampu suluh, kita hidupkan radio. Okey, semua ada perubahan-perubahan bentuk tenaga yang berlaku kat situ. Okey. Okey. Baik, tugasan hari ini ialah nak kerja ke? Nak. Tak apa, lepas ni sebenarnya cikgu akan bagi kerja secara bercetak. Tahu bercetak? Nanti setiap murid ada satu fail. Dalam fail tu ada kerja bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, math, sains, agama. Jadi nanti ibu atau bapa atau penjaga boleh ambil fail tu dekat sekolah. Okay. Nanti awak tengok bahasa Melayu arahan tugasan dia apa, bahasa Inggeris arahan tugasannya apa. Akan ada nanti. Okay, nanti cikgu kelas akan buat pengumuman. Okay, akan buat pemberitahuan dalam grup WhatsApp kelas 5B. Macam mana caranya ada ditulis kat situ, ada surat. So hari ni kita belajar dulu. Nanti dalam fail hari Khamis awak ambil tu, nanti saya selitkan tugasan sains lah, apa yang awak perlu buat untuk minggu hadapan. Okay, boleh? Okay, so hari ini buat sahaja salin nota muka surat. Ni muka surat berapa ni? Humairah 82 ni salin salin nota. Salin nota. Ikutlah macam tu. Nak lukis yang senang awak bolehlah lukis. Senangkan untuk lukis tu simbol-simbol sahaja kan. Okey, tulis salin sumber tenaga boleh diparuhi apa dia, bentuk tenaga apa dia, sumber tenaga boleh diparuhi, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui apa dia. Bawah ni apa dia? Perubahan bentuk tenaga. Tulislah macam ni, salin keseluruhan nota ni, salin semula dalam buku nota. Nak warnakan lukisan awak tu pun boleh, silakan. Okay, surat 82 Humairah nanti yang lain saya post kerja tu dekat dalam grup. Jadinya kat lepas ni ada kerja lain tak? Tadi sebelum ni apa? Sebelum ni math ke bukan? Math lah cikgu. Math Math. Sebelum ni matematik kan. Kalau dah siap kerja math yang tadi tu, boleh sambung terus kerja saya. Salin nota je kan. Tulis cantik-cantik Okey, terima kasih Humairah. Jaga diri. Sama. Biasa cuci tangan, jaga kesihatan diri. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belanja.